أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Subhanaka la 'ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu yang kami perolehi ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang tenang dan khusyuk. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah rezeki yang kami makan rezeki yang halal dan tayyibah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah usia kami dalam ketaatan kepadamu. Ya Allah, berkatilah apa yang kami makan dan minum. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesihatan yang baik. Dan dipanjangkan usia kita dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Baik, Alhamdulillah. Yang berbahagia Tuan Pengurusi Surau Taman Ros 2, Bukit Sentosa, Tuan Imam, Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Surau Taman Ros 2, Muslimin dan Muslimat, para penonton yang saya kasihi dan mudah-mudahan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi pertamanya, marilah sama-sama kita memperbanyakkan akan syukur kalimah alhamdulillah, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita pada malam yang berbahagia ini untuk sama-sama kita duduk di dalam majlis ilmu secara tidak langsung, iaitu di dalam alam maya online. Walaupun begitu, jadi kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala. Di setiap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan daripada bait-bait ayat-ayat Al-Quran, daripada firman Allah Subhanahu wa taala, daripada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap apa yang kita lakukan, kita niatkan agar Allah terima, makbul. Allah Subhanahu wa taala accept kita punya amal ibadah. Yang mana kita buat ini agar ia berterusan, istiqamah, ihdinas siratal mustaqim. Berterusan hinggalah kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana saat kita dicabut nyawa nanti. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini berterusan dan berkekalan. Jadi sebagai sedekah jariah ilmu yang bermanfaat bagi kita. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah pun masuk tahun 2021 Masihi. Kalender Masihi 2021. Kita telah masuk pada bulan yang pertama Maka bila masuk tahun yang pertama ni, tahun baru ni,
maka azam kita juga hendaklah kita perbaharui. Maka hendaklah kita menanam akan azam untuk kita lebih menjadi orang yang lebih menambah ilmu, menambah amal, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan membaca Quran. Banyakkan kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyakkan kita ini muhasabah, hisab diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita nak bertemu dengan Allah Taala, kita kena kumpul banyak-banyak pahala. Ya, kita kena banyakkan bekalan kita. Hidup di atas dunia ini ibaratnya kita duduk macam rumah sewa. Rumah sewa ni dia tidak boleh dia tidak perlu untuk kita nak cantik-cantik sangat. Kerana bila-bila masa sahaja tuan rumah akan ambil semula rumah tersebut. Tuan rumah bila-bila masa sahaja dia ada hak untuk dia halau kita. Kemudian dia ambil kunci rumah tersebut kerana ia adalah kepunyaan dia. Kita duduk sebentar di rumah tersebut, maka kita pun cari bekalan, cari duit banyak-banyak untuk kita nak beli rumah kita sendiri. Maka begitulah diibaratkan tuan-puan sekalian, di mana kita hidup atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Nabi SAW kata, ad-dunya sijinul muslim wa jannatul kafir. Jadi para penonton, muslimin dan muslimat, para jemaah surau Taman-Nur Rasulullah, kita hidup atas muka bumi Allah Ta'ala. Nabi gambarkan kepada kita satu gambaran yang jelas. Ibarat seolah-olah kita berada dalam penjara, berada dalam satu tempat yang ditekan, diuji, kemudian satu tempat yang tidak seronok, satu tempat yang kita tertekan, pressure, banyak susah atas muka bumi ini. Kerana itulah yang Allah Subhanahu wa taala objektifnya. Allah Taala ni nak uji kita. Selepas daripada kesusahan, fa inna ma'al usri yusra. Allah nak bagi kepada kita yang pertama. Bila Allah bagi kepada kita Allah akan bagi kepada kita di sebalik daripada hujan, maka pokok naik. Maka langit pun tidak selalunya gelap, kadang-kadang cerah, kadang-kadang tidak selalunya cerah, gelap. Itu dunia bersifat sementara, sekejap saja. Apabila susah, maka ada senang. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka tajuk kita pada malam yang berbahagia ini adalah kita nak mengupas daripada surah pilihan. Alhamdulillah, hari itu kita sudah pun, ya tuan-puan sekalian, kita sudah pun habis surah Al-Mulk. Tafsir surah apa? Surah Al-Mulk, tuan-puan sekalian. Surah Al-Mulk juzuk yang ke-29. InsyaAllah pada malam ini kita nak sentuh pada surah yang lain pula. Surah-surah pilihan, antaranya surah Yasin, surah Al-Insan. Ini adalah surah-surah yang mana kita kena hafal kalau boleh. Kemudian kita kena tahu makna dia. Kerana surah-surah pilihan ini pun sudah mencukupi. Kalau kita tidak tahu surah-surah yang Allahumma salli ala Muhammad yang panjang-panjang itu, surah Al-Baqarah, cukuplah dengan kita mengetahui, kata ulama, dengan kita tahu surah-surah yang terpilih ini. Jadi kita nak baca tuan-puan sekalian. Pada malam yang berbahagia ini, hadirin dan hadirat, para penonton yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kita nak sentuh tentang satu surah. Satu surah, iaitulah surah apa? Surah An-Naba. Okey, surah apa tuan-puan sekalian? Surah An-Naba. Baik. Saya bacakan terlebih dahulu ayat-ayat daripada surah An-Naba. Tuan-tuan dan puan-puan yang duduk di rumah, yang di hadapan kaca handphone, di hadapan handphone, yang tengah online, maka sama-sama kita dengarkan, sama-sama kita share kuliah kita pada malam yang berbahagia ini. Man dalla 'alal khair, orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia pun dapat pahala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Baik, kita berhenti setakat tu. Sadaqallahul azim. Sebentar lagi kalau kita sempat sambung, insya-Allah kita akan sambung. Kita berhenti pada ayat yang kelima terlebih dahulu. Kita waqaf, kita pause. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Kasihi, mengasihani, penyayang, sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Surah An-Naba, surah yang menceritakan kepada kita tentang berita, Al-Bayyinah ataupun An-Naba, keterangan, cerita, yang mana surah ini diturunkan di Mekah, ataupun disebut sebagai Makkiyah. Makkiyah ini sama ada turun di Mekah ataupun sebelum hijrah. Dan ayat-ayatnya adalah berkaitan dengan iman, berkaitan dengan syurga, neraka, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan kepercayaan, fikrah manusia tu, berkaitan dengan cara fikir manusia. Islam mengajar kepada kita untuk kita mengubah cara fikir kita yang kurang betul kepada yang betul. Islam mengajar kepada kita fikir kepada dunia semata-mata, kepada akhirat selama-lamanya. Dunia sifatnya khida', sementara, tipu daya. Nak ajar kepada kita supaya kita ini fikir kepada akhirat. Akhirat itulah tempat khalidun, yang kekal. Jadi surah An-Naba, surah yang diturunkan di Makkah, yang mana surah yang ke-78, tuan-puan. Surah yang ke-78 daripada 114 surah dalam Al-Quran. Surah An-Naba ada 40 ayat. Fihi arba'una ayat, 40 ayat di dalam surah An-Naba. Baik. Wa ayatuha arba'una, dan ayat-ayatnya adalah sebanyak 40. Allah Subhanahu wa taala memulakan surah ini dengan amma yatasaalun. Amma yatasaalun, Allah bertanya kepada kita. Allah bertanya kepada makhluk, hambanya, manusia. Dari hal apakah mereka bertanya-tanya? Ada orang yang bertanya. Bertanya apa Allah tanya? Kepada manusia. Atau soal apakah mereka bertengkar ataupun persoalkan di antara sesama mereka? Ada orang yang bersembang, bercakap, berbual. Kerana lidah ataupun mulut manusia ini dia sentiasa tiap hari dia bercakap. Tiap hari manusia ni bercakap. Dalam kajian sains kata, manusia ni tak kurang daripada 25,000 patah perkataan yang dia ucap setiap hari dia. Average dia 25,000, tuan-puan sekalian. Jadi banyak percakapan, banyak persoalan. Dalam buku banyak orang duk bincang macam-macam. Jadi apakah yang mereka itu duk tanya-tanya? Allah tanya kepada manusia. Atas soal apakah yang mereka tengkar? Jidal. Bertengkar. Apa dia yang duk tengkar sangat ni? Lebih kurang macam tu. Ataupun Allah tanya, apa yang mereka duk tanya ni? Apa yang mereka muskil? Mereka mengapa mereka bertengkar? Allah gunakan perkataan istifham. Amma yatasaalun. Amma, dengan apa yang mereka duduk bertanya-tanya? Kenapa manusia ni tanya? Kerana manusia ni tanya bila manusia tu dia nak tahu tentang satu-satu kepastian, satu-satu berita. Ya, macam kita pun, kita tengok kawan ni datang, kemudian dia bawa barang, kita pun tanya, ni barang apa? Apa kebaikan dia? Jadi orang tu, dia nak fahamkan orang ni, dia kena bagi soalan dan ada jawapan. Dan kehidupan manusia ni tak lari daripada persoalan dan jawapan-jawapannya. Maka dalam hidup kita juga ada soalan yang kita tanya. Lapar, bagaimana nak kenyang?
kena makan. Kita hari ni kita resah. Macam mana kita nak tenang? Jawapan dia ada. Hari ni kita rasa kita malas. Macam mana kita nak rajin? Ada jawapan dia. Hari ni kita rasa kita apa nama? Kita Allahumma salli ala Muhammad. Sebagai contohnya, hari ni kita rasa kita sedih. Macam mana nak gembira? Begitu persoalan-persoalan. Macam mana kita nak bahagia? Macam mana nak masuk syurga? Macam mana nak Allah redha kita? Macam mana nak orang sayang kepada kita? Wa kaifa itu menunjukkan kepada bagaimana. Limaza, kenapa? Apa dia? Itu adalah soalan. Jadi soalan ni apa, di mana, kenapa, mengapa dan bagaimana. Apa yang manusia tanya ni? Apa yang mereka tanya-tanyakan? Yang mereka persoalkan? Menjadi buah tutur di mana mereka berkumpul sesama mereka. Ini cerita di saat ketika mana kaum Quraisy. Kaum Quraisy ni mereka berkumpul daripada satu hal yang besar, Allah kata. Anin naba'il azim. Allah kata mereka berkumpul orang Quraisy ni daripada hal ataupun daripada keadaan yang satu berita yang sangat besar. Naba'il azim, berita yang sangat-sangat penting. Satu berita apa? Mereka seketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seketika Nabi Muhammad, kata ulama tafsir, Nabi Muhammad ini anak kepada Abdullah ibnu Abdullah yang mereka kenal sejak daripada masa kecilnya sampai kepada remaja, dan daripada remaja hinggalah sekarang telah meningkat lebih daripada 40 tahun, telah mengeluarkan satu pendirian yang berbeza sama sekali dengan apa yang mereka harapkan. Ini cerita tentang satu berita yang sangat mengejutkan mereka, di mana Nabi Muhammad SAW daripada kanak-kanak kepada remaja, remaja kepada dewasa, sehinggalah Nabi berumur 40 tahun. Nabi diberikan kepada dia wahyu oleh Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril, dan saat ketika itu apabila mereka dengar satu berita ini, apa dia berita? Nabi ajak, Nabi dakwah mereka supaya mereka ini mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi mengaku dirinya mendapat wahyu daripada Allah Ta'ala, daripada Tuhan. Nabi mengaku bahawa Jibril diutus oleh Allah Ta'ala menemuinya buat menyampaikan wahyu yang pertama, Iqra. Ini Iqra, wahyu yang pertama, bacalah. Berkait dengan ilmu, baca. Sebab tu Allah suruh kita baca, Allah suruh kita menuntut ilmu. Talabul ilm faridah ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang, sama ada dia Muslim ataupun Muslimah. Menuntut ilmu ni tak habis belajar, mengaji, menulis. Tiap-tiap hari kita kena upgrade dan improve diri kita. Kita kena upgrade. Tiap-tiap hari tuan-puan mengaji. Jangan ada rasa bosan. Orang yang belajar tanpa berfikir, kata Imam Ghazali, sia-sia. Belajar banyak dah tapi tak fikir, tak muhasabah diri, rugi, sia-sia. Ada pula orang yang berfikir tapi dia tak belajar, itu orang yang bahaya. Adik, bila kita belajar, maka kita kena berfikir. Kita kena beramal. Kita kena menuntut ilmu dan kita kena amalkan ilmu yang kita pelajari. Itu adalah merupakan kewajipan bagi Muslim dan Muslimah. Dan wahyu yang disampaikan itu sangatlah menggoncangkan masyarakat. Wahyu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi dapat kemudian Nabi sampaikan kepada umat dia, adalah satu cerita, satu berita yang sangat-sangat menggoncangkan masyarakat. Bila masyarakat waktu ketika itu masyarakat jahiliyah, yang sifat mereka itu tanam anak hidup-hidup, yang mereka itu suka minum arak, yang saat ketika itu mereka itu berzina, mereka itu menyeksa perempuan,
Mereka itu apa lagi? Makan riba. Mereka itu apa lagi? Menyembah berhala. Saat ketika itu, Nabi ni dia nak bawa berita yang sangat besar. Dia nak ajak umat dia, masyarakat ketika itu untuk daripada zulumat kepada cahaya. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Dan orang kafir pula, dia mengajak, dia keluarkan manusia ni daripada nur kepada zulumat. Daripada nur kepada zulumat. Itu fungsi ataupun itulah orang kafir mereka nak, mereka hajatkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala jaga Al-Quran. Al-Quran ini Allah jaga sampai akhir zaman, sampai bila-bila. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Di antara yang Allah jaga apa? Al-Quran, az-zikr, peringatan. Allah jaga Nabi, Allah jaga Islam itu sendiri. Dan hinggalah ke hari ini, maka dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala akan az-zikra. Ma makna zikra? Iaitu Al-Quran. Al-Quran dijaga oleh Allah taala. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menyembah berhala yang selama ini menjadi dasar agama kaum dia. Keadaan ketika itu mereka menyembah berhala, Lata wal Uzza. Mereka menyembah pokok, mereka menyembah api yang namanya sembah api ni dipanggil Majusi. Yang mana menyembah berhala ini dia panggil apa? Orang-orang yang menyembah berhala, itulah mereka yang syirik, menyekutukan Allah Ta'ala. Orang-orang kafir. Baik. Musyrikin, mereka pun mengatakan pula bahawa di belakang hari yang sekarang ini, iaitulah setelah kita mati, kita semua akan hidup kembali. Mereka kata, Nabi SAW bagi satu berita apa? Tentang hari kiamat. Nabi kata, lepas manusia ni mati, meninggal dunia, maka manusia akan hidup di alam barzakh. Ini adalah berita yang sangat besar. Anin naba'il azim. Kemudian, mereka pun bertanya-tanya. Bila Nabi SAW, Nabi berhabah, Nabi bagi tahu begitu. Maka mereka pun berbisik, tanya. Mereka bertanya. Tanya tentang apa yang dibagi tahu oleh Nabi SAW. Jadi yang bertanya itulah Allah turunkan ayat tentang surah An-Naba. Amma yatasa'alun 'anin naba'il 'azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak tanya kepada siapa? Ini tentang adab bertanya. Kita nak tanya, kita tanya kepada orang yang pakar dia. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Nak bertanya ni dia kena tanya kepada yang pakar. Tanya siapa? Orang yang ahli dia. Tanya alim ulama. Kalau kita rosak kereta, pergi bengkel. Kalau kita sakit, kita pergi jumpa doktor. Maka kalau dalam ahli dia, iaitulah ahli itu yang bidang yang pakar. Itulah makna ahli dia. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun. Allazi hum fihi mukhtalifun, iaitulah yang mana mereka berselisih padanya. Berselisih ni makna dia mereka yang berbeza pandangan. Selisih ni dipanggil khilaf. Khilaf ini adalah berbeza pandangan. Perselisihan tidak pernah putus-putus. Manusia ni dia tak pernah putus apa yang dia bagi pendapat. Begitu kata dia. Jadi tertanya-tanyalah mereka di antara satu dengan yang lain tindakan mereka. Maka apa yang mereka khilaf itu, Allah Subhanahu wa taala kata apa? Kalla saya'lamun. Artinya tidak ada perlunya pertengkar apa yang dipertengkar ataupun mereka bertanya-tanya dalam soal yang besar itu, kerana kelak mereka akan mengetahui. Allah kata jangan apa? Kalla, sekali-kali jangan.
Artinya tidaklah ada perlunya dipertengkar. Apa yang nak dimaksudkan di sini iaitulah tidak perlu untuk bertengkar-tengkar. Yang perlunya apabila dapat jawapan maka hendaklah mereka itu sami'na wa ata'na. Itu tanda orang beriman ni, bila dengar maka kena taat. Tanya ni boleh tuan-puan sekalian, muslimin dan muslimat, tanya ni boleh. Tapi jangan kita banyak bertanya sehingga akan menyebabkan kita ragu-ragu terhadap satu benda tu. Dan hendaklah kita tanya soalan tu soalan yang berkait dengan kita. Soalan yang berkait dengan agama, tak apa. Dan kalau boleh tahun 2021 ni, kalau boleh kita nak elakkan daripada perkara yang sia-sia. Daripada pertanyaan, ambil tahu tentang benda-benda yang tak penting. Berkait dengan artis, berkait dengan apa lagi, yang benda-benda yang tidak mendatangkan manfaat kepada kita. Yang mendatangkan manfaat kepada kita tentang ekonomi, tentang kesihatan, agama, tentang hukum hakam, yang tu tanya tak apa. Tapi kalau tanya bab-bab yang tidak berkait, maka sia-sialah. Dan orang yang beruntung itu adalah orang yang meninggalkan perkara yang sia-sia. Itu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Muslimin dan muslimat. Kemudian Allah kata apa lagi? Kemudian itu summa kalla saya'lamun. Dan sekali-kali jangan, kelak mereka akan tahu. Apa yang mereka tanya, apa yang mereka rungsingkan, benda itu akan datang kepada mereka. Benda itu akan berlaku kepada mereka. Mereka persoalkan tentang hari kiamat. Benda itu akan berlaku. Hari kiamat ni akan datang. Manusia ni dia selalu duduk tanya, selalu duduk sibuk benda-benda yang tak penting. Dan banyak bertanya pun padahal bukan nak buat pun. Contohnya, la tas'alu an asya' in tubdalakum tasuhum. Jangan kamu tanya sesuatu yang boleh menyebabkan kamu apa? Datang ragu-ragu. La tas'alu an asya' in tubdalah, akan memperbolak-balikkan kamu. Ni tuan-tuan, ni tentang adab, cerita pasal pertanyaan. Alam naj'alil arda mihada. Allah kata, bukankah kami telah jadikan bumi itu terbentang? Bumi itu Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan terbentang. Alam naj'alil arda mihada. Daripada ayat yang ke-6 hinggalah ayat yang ke-16. Allah menceritakan betapa hebatnya penciptaan dia. Makhluk yang diciptakan, khalaqa, yang telah Allah ciptakan, daripada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-16. Okey. Ayat yang ke-6 ni Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita insaf. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk kita insafilah. Makna dia, bukankah kami telah jadikan bumi itu terbentang. Bumi ini dia adalah bentuk dia sphere. Sphere itu adalah bulat macam dengan telur unta. Itu yang disebut oleh Al-Quran Al-Karim, telah dibahaskan oleh alim ulama. Bumi itu dia sphere. Sphere tu dia nak kata bulat pun tidak, dia macam ni sikit. Okey. Jadi menafikanlah pandangan-pandangan yang mengatakan bahawa bumi itu flat. Kemudian yang mengatakan bahawa bumi itu rata. Itu semua adalah tidak betul. Dan Allah jadikan bumi ini sebagai apa? Sebagai hamparan. Mihada. Mihada itu apa? Hamparan, terbentang. Satu ungkapan yang Allah Subhanahu wa ta'ala cerita betapa indahnya. Boleh juga disebut sebagai terhampar, laksana menghamparkan permaidani. Macam orang hampak kapet tu. Jadi bumi itu begitu, nampak. Cantik begitu. Ini adalah tempat yang luas atas muka bumi, dibentangkan untuk siapa? Iaitulah untuk manusia. Kata ulama, dunia ini diciptakan untuk manusia. Dan manusia diciptakan untuk akhirat. Jadi kita ni diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Untuk kita ni beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan.
wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pancang-pancang. Gunung ni sebagai apa? Sebagai paku. Sebab tu fungsi gunung ini adalah untuk nak pancang ataupun nak memacak bumi ni daripada bergoyang. Kemudian wa khalaqnakum azwaja, Allah jadikan manusia itu berpasang-pasang. Makhluk itu ada pasangan dia. Kita ni berhajat kepada antara satu sama lain. Bagi contohnya, kalau siang dia ada malam. Di malam itu manusia rehat, siang bekerja contohnya. Laki perempuan, jantan betina. Jadi maknanya semua ada pasangan. Kecuali Allah Subhanahu wa taala yang sifat dia apa? Sifat dia tunggal, esa. Qul huwallahu ahad. Ni. Itulah kehebatan Allah Taala. Dia tak berhajat kepada siapa-siapa pun. Allah ni tidak berhajat kepada siapa-siapa pun, kerana qiyamuhu bi nafsi. Itu kehebatan Allah Taala. Kita ni lemah. Kita berhajat kepada makanan, kita berhajat kepada minuman, kita berhajat kepada makhluk, kita berhajat kepada fulus. Jadi menunjukkan bahawa kita lemah. Dan apabila lemah ni, dia kena berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana? Makna dia setiap apa yang berlaku kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita apabila kita ditimpa musibah, maka kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami telah jadikan tidur kamu untuk berlepas lelah. Allah jadikan manusia ni, bila dia letih, dia kena rehat. Macam mana rehat? Maka rehat dia waktu ketika mana malam. Ini malam ini waktu kita rehat. Wa ja'alna naumakum, rehat. Sebagai apa? Fungsi rehat ini adalah untuk kita berlepas daripada kelelahan. Daripada kita lelah. Lelah tu makna dia kita letih, maka kita kena rehat. Allah suruh kita rehat. Bagi kepada tubuh badan ini satu hak, iaitulah dia pun kena ada rehat juga. Ada orang setengah dia kerja sampai tak rehat, menyebabkan badan dia sakit. Tak boleh. Jadi dalam hukum kitab kata badan kena berehat, sebab itu adalah hak yang kita kena bagi kepada jasad kita tu. Baik. Wa ja'alna al-laila libasa. Bila sebut tentang tidur, ada tidur yang dibolehkan dan ada tidur yang tidak digalakkan. Tidur yang tidak digalakkan di antaranya tidur ketika mana selepas subuh. Tidur kerana apa? Selepas subuh tak boleh tidur kerana sebahagian ulama kata dia mewarisi kepapaan. Makna rezeki payah masuk. Jadi lepas subuh patutnya kita, kalau dah pencen sekalipun, kita jogging. Lepas subuh kita pergi kerja, kita cari rezeki. Dan tidur yang tidak bagus juga adalah tidur yang kedua, iaitulah waktu lepas asar. Lepas asar ni tak elok tidur tuan-puan. Sebab dia waktu lepas asar ni dia elok kita berjogging, kita ambil angin, kita round petang-petang. Sebab waktu tu waktu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, Nabi bawa sepupu dia, Nabi bawa anak-anak dia jalan-jalan waktu petang. Petang ni apa? Dengan keluarga. Sebab tu kita balik pukul 4 kerja kan, tuan-puan sekalian. Kita balik, maka kita rehat dengan keluarga. Malam pula pergi masjid, ingat kuliah. Balik daripada Isyak dengan keluarga, tidur bagi kepada tubuh badan. Kemudian sebahagian malam kita pun bangkit. Ada 1/3 dengan rehat, 1/3 tidur, dan 1/3 lagi kita bangkit, yang disebut sebagai qiyamul lail. Qiyamul lail itu bangunkan malam kita dengan solat-solat sunat. Kerana apa? Nak tampung solat-solat yang wajib. Solat yang wajib tu kemungkinan tak sempurna, tampung dengan solat sunat. Makan tak kenyang sepinggan, tambah lagi. Jadi macam itulah tuan-puan sekalian. Makna dia kita kena rehat. Dan kemudian tidur yang bagus, tidur yang malam tu 1/3, dan tidur yang siang pula yang bagus, yang ulama kata ada
riwayat menunjukkan bahawa Nabi tidur sebelum zuhur, yang disebut sebagai qailulah. Qailulah, tidur. Qailulah. Dia tidur sebelum zuhur. Ambil tenaga, kemudian dia bangkit solat. Bangkit solat zuhur, kemudian sambung kerja. Sebab tu kita waktu kita rehat pukul 12.30 tu, waktu tu adalah waktu yang terbaik untuk kita. Kita take nap. Kita rehat sekejap sebelum kita masuk pula sesi petang kerja. Baik. Wa ja'alna al-laila libasa. Allah jadikan malam sebagai pakaian. Apa makna malam sebagai pakaian? Iaitulah al-laila libasa. Al-laila libasa menurut Ibnu Jarir At-Tabari, gelap malam itu meliputi seluruh diri kamu, sehingga walaupun kamu bertelanjang tidak berkain sehelai benang jua, namun kegelapan malam itu sudah menjadi ganti dari pakaianmu. Dan menurut tafsiran daripada Ibnu Jubair As-Sudi, ketenangan diri kerana nyenyak tidur untuk membangkitkan tenaga baru untuk hari esok, serupa juga mengganti pakaian yang telah kumal dengan masih bersih. Jadi pemakna pakaian yang pertama, kalau orang tu tak pakai baju waktu malam pun, mana orang lain tak nampak. Sebab apa? Sebab gelap. Yang pertama pendapat. Yang kedua, nak kata pakaian tu setelah mana baju kotor, kita pun tukar. Macam itulah pakaian. Lepas kita balik, kita rehat, kemudian tukar pula esok. Makna tenaga tu ditukar. Itu makna dia. Baik. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan Allah jadikan nahar, siang itu sebagai tempat, sebagai waktu untuk kita berniaga, untuk kita mencari rezeki, untuk kita keluar rumah, untuk kita mencari rezeki nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah sediakan bagi hamba-hamba dia. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik, kita tengok sikit daripada makna ataupun tafsir. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan siang untuk penghidupan. Setelah tadi malam istirahat, berlepas lelah, pagi-pagi badan dan jiwa menjadi segar. Setelah rasa segar, mulailah bekerja. Fantashiru fil ard. Carilah kerja. Yang kerja office, masuk office pukul 8. Kan? Kemudian yang berniaga, berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, untuk apa? Untuk mencari makan dan minum. Allah suruh kita bukan semata-mata kita ibadat semata-mata. Makna dia solat semata-mata. Bahkan kita kena bekerja. Dan dapat difahami bahawa kerja itu juga adalah ibadat yang umum. Bila kita niat kerana Allah Ta'ala, maka jadilah pahala. Ya, tuan-puan sekalian. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan telah kami bangunkan di atas kamu, di arah atas kamu 7 yang kukuh. Apa makna 7 yang kukuh itu? Adalah langit sab'a shidada. Jadi orang tanya berapa lapis ataupun berapa layer langit itu. Langit ada 7 lapis. 7 lapis. Sab'a shidada. Sab'a samawatin tibaqa. Di dalam surah Al-Mulk Allah sebut kepada kita. Langit ni Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia sebagai apa? Sebagai bangun. Dia panggil apa? Sebagai ancak atap tu. Untuk apa? Untuk manusia. Turunkan hujan, rahman, air. Apabila hujan, maka tumbuhlah pokok-pokok. Dan telah berjuta-juta tahun telah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang maha kaya kuasa. Namun cakrawala masih tegak teguh dengan jayanya. Kalau kita tengok, langit ini Allah ciptakan berpuluh-puluh juta tahun, beratus juta tahun, ribu juta tahun dah Allah jadikan. Tapi masih kukuh. Tidak pernah apa? Tidak pernah pun
bergoyang. Itulah maha kuasa Allah Ta'ala, subhanallah. Sebab itu bila Allah cerita dalam surah-surah yang berkait dengan penciptaan dia, Allah mulakan dengan subhanalladzi, subhanallah, tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu menunjukkan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita tengok, kita buat bumbung rumah kan. Rumah kita ada bumbung. Tapi bumbung rumah kita tak lama. Bila 10 tahun dia akan bocor. Bocor, jatuh, kena air. Itu makna dia apa? Makna dia apa yang kita buat tidak sempurna. Apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan itu yang sempurna. Sebab tu kita kena ucap alhamdulillah. Kita kena ucap subhanallah. Dan kena ucap masya-Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dengan sebaik-baiknya. Setiap makhluk mendapat habuan masing-masing. Man jada wajada. Siapa yang berusaha dia dapat. Kata di dalam batu ada binatang yang nama dia ulat, pun Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada mereka. Binatang pun Allah bagi rezeki. Tambah-tambah lagi pula manusia, lagi Allah bagi rezeki kepada kita. Dunia ni Allah bagi. Siapa nak Allah bagi. Siapa usaha Allah bagi. Dia buat benda haram pun Allah bagi. Tapi yang sebenar-benar rezeki yang kita nak cari adalah rezeki ketika mana pada hari akhirat nanti. Rezeki yang kekal. Rezeki pertolongan yang berterusan. Tidak tua, tidak muda, umur 33 tahun. 33 tahun dalam syurga, kekal. Khalidun, hum fiha khalidun, kekal. Jadi, itulah nikmat yang kita nakkan. Tapi, habuan dia, dia punya cabaran dia, mihnah dia, maka kita kena apa? Kita kena usaha atas muka bumi Allah. Sabar. Kena salat. Kena zikir. Kena istighfar. Banyakkan bertaubat. Banyakkan sebut la ilaha illallah haqqul mubin. Banyak sebut nama Allah Ta'ala. Kita kena buat baik dengan orang. Tolong. Masyarakat kita kena berbaik. Kena taat ibu bapa. Kena mendoakan ibu ayah. Kena mendidik anak-anak. Kena berikan kepada mereka didikan agama. Kena berikan kepada mereka didikan Al-Quran. Kena berikan kepada mereka apa? Kepada mereka ilmu agama. Supaya mereka kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tuan-tuan dan puan-puan, fungsi kita sebagai ibu dan ayah. Yang mana kita bila kita meninggal nanti, amalan ataupun bekalan kita yang berharga adalah anak-anak. Doa daripada anak yang soleh, yang mendoakan ibu dan ayahnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi, fahamlah kepada kita bahawa Allah jadikan sesuatu itu bukanlah sia-sia. Kenapa Allah jadikan hujan? Kerana di sebalik daripada hujan, maka akan naiklah pokok-pokok, subur bumi. Sebab itu bila hujan, maka kita berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah hujan sebagai rahmat. Rahmat hujan ni. Barangkali sesuatu yang kamu tak suka, tapi dia baik bagi kamu. Tapi barangkali sesuatu yang kamu suka, tapi dia tidak baik bagi kamu. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah kata kebun-kebun. Kebun-kebun. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajada. Sebelum tu ayat yang ke-13. Ayat ke-13 tu, dan Allah jadikan pelita yang terang benderang. Wa ja'alna sirajan wahaja. Siraja wahaja. Pelita yang sirajan wahaja, yang terang benderang. Apa makna pelita? Iaitulah pelita yang terang benderang itu hanya satu, iaitulah matahari. Matahari ni Allah sebut sebagai siraja. Matahari yang memancar sinar dia terang benderang. Ulama kata, jadilah kita orang yang ibaratnya
mentari ataupun matahari, yang mana dia membakar diri dia untuk manusia, bakar diri dia untuk makhluk yang lain, bakar diri dia sebab dia nak bantu. Bantu apa? Bantu orang. Jadilah sebagai matahari yang terang benderang, cahaya dapat dilihat oleh orang lain. Hidup kita ni kena banyak bagi manfaat kepada orang lain. Hidup kita kena banyak tolong orang. Bila kita banyak tolong orang, Allah akan tolong kita pada hari akhirat nanti. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik. Dan kami telah turunkan dari awan yang bercucuran. Daripada awan itu apa? Al-laila linukhri wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajada. Minal mu'sirati, daripada awan itu, ma'a, iaitulah air-air yang bercucuran, air yang bercurah-curah, air yang banyaknya. Linukhrija bihi habban wa nabata, kerana akan kami keluarkan daripada apa? Daripada dengan dia itu, air itu jatuh ke bumi, akan keluarlah biji-biji dan tumbuh-tumbuhan. Dengan tumbuh-tumbuhan lah kita makan, kita mencari rezeki. Tumbuh-tumbuhan lah yang akan menjadi sumber rezeki kepada manusia. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang subur, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi suburlah. Jadi falsafah daripada ayat ini kita boleh ambil yang pertama, setiap daripada kesusahan itu Allah akan bagi kesenangan. Setiap daripada banjir kilat itu akan keluar air, dan akhirnya air itu akan memberikan kepada kita sumber rezeki. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sama-sama kita mengucapkan perkataan alhamdulillah di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Orang yang bersyukur, Allah akan tambahkan lagi nikmat. Orang yang syukur, la azidannakum, Allah akan tambahkan lagi. Orang yang kufur, inna azabi lasyadid, wal iyazu billah, azab Allah bagi orang-orang yang kufur. Muslimin dan muslimat, jadi sama-sama kita mengambil pengajaran daripada ayat surah An-Naba ini. Untuk yang pertama, kata ulama, kita kena apa? Kita kena kasihkan sesama Muslim. Kasihkan saudara kita. Saudara kita sampaikan berita, tegur kita, nasihat kita, kerana dia adalah orang yang Allah hantar kepada kita. Sebab apa kena kasihkan sesama Muslim? Kerana Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, tidak beriman ataupun tidak sempurnanya iman kamu selagi mana kamu tidak kasihkan saudara kamu bagaimana kamu kasihkan diri kamu. Bila kita sayang diri kita, macam tu juga kita kena sayangkan saudara kita. Dan saudara, kawan kita, sahabat kita yang kita kena sayang adalah mereka yang mengajak kepada kebaikan. Ini sahabat yang baik. Sahabat yang baik adalah sahabat yang mengajak sahabat dia ke arah kepada kebaikan. Itu sahabat yang baik. Baik. La yu'minu ahadukum, hadis yang diriwayatkan oleh daripada Anas ibn Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya siapa Anas bin Malik? Khadam ataupun khadim baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita pasal Nabi Malik ni, dia duduk dengan Nabi selama lebih kurang 10 tahun. Ibunya menghantar kepada Nabi. Hantar anak dia kepada Nabi, jadi sebagai apa? Pembantu. Waktu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah, sahabat-sahabat ni pakat bagi macam-macam. Ada yang bagi rumah, ada yang bagi kenderaan, ada yang bagi isteri, sampaikan mereka sanggup ceraikan isteri
berikan kepada sahabat-sahabat daripada kaum Muhajirin. Ada yang berikan anak. Siapa dia? Iaitulah Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Dia jumpa Nabi, dia kata, Rasulullah, aku tak ada harta nak bagi. Jadi inilah hartaku yang besar, pemberian aku berikan kepada engkau ya Rasulullah. Jadikanlah ia sebagai pembantu kamu. Jadi Anas bin Malik duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama lebih kurang 10 tahun sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Baik. Jadi cerita pasal Anas bin Malik ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada dia. Ini untuk kita nak anak-anak kita cerdik. Kita nak anak-anak kita ini dengar cakap, anak-anak kita ini nak doakan mereka. Antara doa yang Nabi ajarkan adalah kita doa sebagaimana doa yang Nabi doa kepada Anas bin Malik. Allahumma akthir malahu wa waladah. Ya Allah, perbanyakkanlah hartanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam doa kepada Anas bin Malik, Allahumma akthir malahu. Ya Allah, perbanyakkanlah hartanya. Harta, apa dia harta? Rumah. Harta apa? Anak-anak itu harta. Harta ni wang ringgit. Perbanyakkan supaya banyaklah dia boleh bantu orang. Jadi orang yang banyak harta ni, nak berkat dia kena bantu orang. Berkat ni bertambah kebaikan. Jadi kena bantu orang. Sebab tu Nabi doa kepada Anas bin Malik. Kerana apa? Nabi tahu bila dia kaya, dia akan bantu orang. Sebab tu kita jangan niat nak kaya, niat nak bantu orang, insya-Allah Allah akan bagi kaya. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama, Allahumma akthir malah. Nabi doa agar harta dia banyak. Jadi Anas bin Malik ni memang harta dia banyak. Berkat daripada doa Nabi. Yang kedua, wa atil umrahu. Nabi doa agar ramai anak-anak dia. Akthir malah wa waladah. Banyak harta dan anak-anak pun ramai. Jadi diceritakan bahawa anak-anak dia lebih kurang, anak cucu dia lebih kurang 100 orang. Saat ketika mana dimakamkan saat Hajjaj menduduki kota Kufah, sebanyak 100 orang anak dan cucu cicit dia. Itu banyak sungguhlah. Tu. Macam mana nak banyak doa, banyak anak, kena banyak berdoa. Makan ubat, makan makjun. Tak jadi kalau kita tak berdoa. Jadi kena berdoa. Dan doa kena usahalah. Anak yang banyak ini satu anugerah daripada Allah Ta'ala. Dan anak yang salih itu adalah merupakan anugerah daripada Allah Ta'ala juga. Jadi kalau anak tak banyak, anak yang salih adalah yang berkualiti. Baik. Wabarik lahu, dan berkatilah padanya. Wabarik lahu makna dia berkatilah hidup dia. Anas bin Malik ini hidup dia berkat. Sebab apa? Sebab hidup dia banyak membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat kerja dakwah, dia pun dapat pahala. Dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkat masa dia. Macam-macam dia boleh buat. Khadim. Nanti kita kena berkhidmat untuk ulama-ulama. Saat ketika ini yang tinggal hanyalah ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Lepas tu kena berkhidmat. Macam mana orang kaya nak berkhidmat dengan alim ulama? Dia kena banyak sedekah. Bantu ulama-ulama ini. Mereka nak membina pondok. Mereka nak membina madrasah. Kita lah yang kena bantu orang-orang kaya. Ibu-ibu, ayah-ayah, makcik-makcik, datuk, datin kena banyak sedekah. Apabila kita mati nanti, sedekah itulah yang akan membantu kita. Yang akan luaskan kubur kita. Yang akan mententeramkan kita dalam kubur, mencerahkan kubur kita adalah daripada sedekah. Dan tidak akan muflis orang yang bersedekah. Nabi kata, ma naqasat ma lukum min sadaqah. Au ma naqasa malukum min sadaqah. Tidak akan berkurang harta kamu. Tidak akan muflis orang yang bersedekah ni. Kerana orang bersedekah, mereka ini Allah akan bina. Bana
baituhum buyutan fil jannah. Allah akan bina rumah mereka di syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa adkhilhul jannah, dan ya Allah masukkanlah dia ke dalam syurga. Ini doa Nabi kepada Anas ibn Malik. Jadi daripada falsafah ibrah cerita Anas bin Malik ini, yang mana kita dapat ambil, sebelum kita nak dapat habuan, maka kita kena berkhidmat. Maka kita kena berkhidmatlah untuk ulama, untuk Nabi. Nak dapat syafaat daripada Nabi, kena banyak amalkan sunnah. Kena buat kerja agama. Kena buat kerja Nabi, apa? Dakwah, ajak orang. Amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Itu kerja dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tengok hari ni, ustaz-ustaz, kita tengok hari ni jemaah-jemaah tabligh karkun, mereka berdakwah, itu kerja Nabi. Dan bukan kerja ustaz-ustaz saja, bahkan semua kita. Muslimin dan muslimat, kita orang Islam, man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Siapa yang mengucap 2 kalimah syahadah, maka dia adalah pendakwah. Kena ajak. Ajak orang buat baik. Ajak anak-anak solat. Tegur anak-anak nasihat. Tu ajak lah, dia panggil. Masyarakat kita. Hari ni kesilapan ibu bapa apabila tidak mengajak dan mengajar anak-anak mereka untuk solat. Fitrah manusia ni dia kena ajak sebab dia lupa. Allah kata innal insana lafi khusr. Manusia ni berada dalam keadaan yang rugi, lalai. Maka kena ingatkan. Sebab tu ada satu kitab buku yang dikarang oleh Muhammad Talib. Dia tulis kat situ 20 kesilapan ibu bapa. Saya nak selitkan sikit sebelum kita nak tutup kuliah kita. Ada beberapa kesilapan yang kita buat sebagai ibu ataupun bapa ataupun suami isteri, yang kita buat silap kepada anak-anak kita. Yang pertama apa? Salah memilih calon ibu ataupun ayah untuk anak. Ni. Salah memilih calon ibu ataupun ayah. Makna dia nak anak dia saleh, tetapi dia pilih pasangan yang salah. Nanti contohnya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mengahwini perempuan kerana 4. Arba'ah tunkihul mar'atu li arba' limaliha. Yang pertama limal, kerana harta. Harta ni dia akan berkurang. Harta ni manusia kena jaga dia, bukan dia jaga kita. Yang kedua lihasabiha. Yang kedua kerana apa? Kerana keturunannya. Lihasabiha au linasab. Hasab au nasab. Makna dia keturunan. Dan yang ketiga wali jamaliha. Yang ketiga jatuh cantik. Cantik ni jatuh nombor 3. Dan yang terakhir sekali wali diniha, dan agamanya. Nabi kata apa? Fasfar bizati din. Maka carilah perempuan yang beragama. Kerana kalau tidak, biasanya binasalah 2 tanganmu. Nabi ajak, Nabi suruh kita cari pasangan, tak kira lelaki ke perempuan, cari yang beragama. Barulah anak-anak tu, anak-anak yang akan terdidik dengan agama ibu dan ayah dia. Walaupun iman tak boleh diwarisi, tapi kita kena mencari pewaris, mencari waris yang betul kepada anak-anak kita. Ini kesilapan yang pertama. Kata ulama, iaitulah memilih calon yang tidak betul. Yang kedua, kesilapan yang kedua dilakukan oleh ibu ayah apabila apa? Dia memberi nafkah kepada anak hasil yang didikan yang haram. Hasil daripada yang haram. Gitu. Makna dia apa? Sumber yang haram. Bagi makan anak bini, bagi makan anak-anak ni sumber yang haram. Apa makna sumber yang haram? Yang tidak betul syarak, dari segi syarak, yang tidak betul dari segi agama. Sebab tu ini adalah antara sebab kenapa anak-anak ataupun manusia itu dia ingkar, dia berat, dia rasa payah nak taat kepada Allah, kerana yang lahir daripada daging dia tu daripada benda yang haram. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kullu lahmin nabata minal haram fannar aula bi.
setiap yang daging yang tumbuh daripada hasil yang haram, maka nerakalah tempat dia. Allahu Akbar. Jadi bila neraka tu makna dia apa? Dosa. Anda kena bertaubat kepada Allah. Bab soal rezeki ni, maka kita kena perhalusi. Sebab tu kita tengok ada kisah di mana ada hamba Allah ni kerja nelayan saja. Nelayan pergi laut, balik mencari sesuatu rezeki. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tapi subhanallah, anak-anak dia anak-anak yang berjaya. Anak yang berjaya. Dapat SPM 18A, dapat SPM sampaikan belas A. Puncanya bukan sebab apa? Antaranya sebab rezeki yang dicari itu rezeki yang berkat. Rezeki yang berkat ni apa? Bertambah kebaikan. Bila bertambah anak-anak jadi baik. 9 orang hafal Quran contohnya. 7 orang 7 dengar cakap contohnya. Bukanlah juga makna anak tu tak dengar cakap. Makna anak itu, makna rezeki kita tu haram, wallahu alam. Tapi kita kena perhalusi betul-betul rezeki. Sebab tu bila dapat gaji, kena sedekah. Bila dapat gaji, bila dapat pendapatan, kena keluarkan zakat. Bila kita dapat rezeki daripada Allah, jangan kita kedekut, bakhil. Kena wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kena infak balik. Kena bantu orang balik. Sebab tu kalau contohnya bila kita dapat gaji, kemudian kita rosak. Mungkin itu rezeki orang lain. Rezeki pomen, rezeki tuan kedai tu, kedai kereta. Jadi jangan berat untuk kita nak rasa ralat untuk kita keluarkan duit tu, sebab itu juga rezeki orang lain. Dan rezeki kita, kata ulama, ada rezeki orang lain. Gitu. Dan rezeki yang berkat ni apa? Makna bertambah kebaikan. Kalau kita keluarkan sesuatu itu, kita kena redha dengan apa yang kita keluarkan. Jangan mengungkit. Dalam soal kita nafkah, jangan ungkit. Aku dah bagi kepada kamu, aku dah habis dah duit kepada kamu. Jangan keluarkan perkataan tu. Kerana perkataan dia adalah perkataan yang kita tak redha terhadap apa? Ketentuan Allah Ta'ala. Itu sangat-sangat minta jauh. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga kesilapan, kata ulama, iaitulah mengajak anak pada kemusyrikan. Ini kesilapan ibu dan ayah, di mana dia mengajak anak dia buat benda yang syirik. Apa makna syirik ni? Buat benda yang tak betul, benda yang menyekutukan Allah Ta'ala. Benda yang tidak boleh lah. Nabi SAW kata, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap daripada kelahiran itu sifatnya fitrah, suci bersih. Maka ayah dan ibu dialah yang akan mendidik manusia, budak itu jadi apa? Sama ada jadi Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi. Kama tuntijul bahimatan jam'a ayyu kamilah. Aduh. Kata Nabi SAW, ibaratnya seekor binatang melahirkan anaknya dengan sempurna. Apabila kamu dapati anak haiwan itu cacat hidung dan telinganya, sampai kamu sendiri yang membuatnya cacat dengan mencucuk hidungnya dan menggiris daun telinga bahagian atasnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Makna dia, kita tidak boleh menyalahkan takdir semata-mata. Tapi kita kena muhasabah diri kita. Sebab apa Allah bagi anak kita begitu? Sebab apa Allah bagi anak kita begini? Misalnya. Jadi kita kena muhasabah diri kita. Bila kita ni banyak ujian, Allah uji anak kita. Anak kita macam tu macam ni, maka sebenarnya ujian itu adalah untuk Allah nak menilai kita. Sama ada sejauh mana kesabaran kita. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Berita gembira orang yang diuji apabila mereka bersabar dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
muslimin dan muslimat yang saya kasihi, yang seterusnya kesilapan ibu dan ayah. Nah, daripada didikkan anak-anak ni, mendidik anak-anak, yang keempat adalah menghalang anak-anak dengan beragama, dengan beragama yang betul. Makna dia halang anak dia buat baik. Ini satu kesilapan daripada ibu dan ayah juga. Halang anak-anak untuk melakukan kebaikan. Kadang setengah mak ayah tu dia tak sempat mengaji, dia halang pula anak dia mengaji agama. Dia dah tak dandah dulu nak hafal Quran. Anak dia nak hafal Quran, dia tak bagi pula. Dia kata esok nak makan apa? Dia persoalkan pula begitu. Sepatutnya dia kena rasa beruntung. Sebab anak tu sendiri, dia nak hafal Quran. Anak tu sendiri Allah bagi hidayah kepada dia. Ibu ayah yang anak nak buat kebaikan, kena sokong. Kena berikan kepada mereka support, dorongan, sokongan kepada anak-anak kita. Inilah tuan-tuan dan puan-puan, di antara cabaran kita sebagai ibu dan ayah. Baik. Kemudian yang seterusnya, mengabaikan nafkah anak. Mengabaikan nafkah anak. Jadi jangan mengabaikan nafkah kepada anak-anak kita. Apa makna nafkah tu? Iaitulah pemberian, infak. Masa, korbankan harta, korbankan jiwa. Apa makna nafkah? Nafkah zahir dan nafkah batin. Nafkah zahir itu kita bagi anak-anak kita harta, bagi duit sekolah. Okey, selesai. Yang kedua, kena bagi kepada mereka didikan agama, nasihat. Anak kita tak solat, tegur. Anak kita solat lambat, nasihat. Anak kita buka aurat, tegur. Itu adalah tanggungjawab kita. Manusia ni dia kena menasihati. Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, kerana memperingati itu, peringatan itu mutiara bagi orang-orang yang beriman. Jadi kena biasakan nasihat. Nasihat dengan cara yang betul, hikmah, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang tegas, dengan cara yang sepatutnya kita letakkan kepada orang yang kita nak nasihatkan tersebut. Kemudian yang seterusnya, tidak menghiraukan pendidikan agama. Itu tidak menghiraukan pendidikan agama. Yang hantar anak dia pergi kelas berenang, bagus. Kelas voice, kelas muzik, kelas menari. Tapi dia tak hantar anak dia kelas mengaji. Ini satu kesilapan. Kerana apa? Kerana yang patut yang diberikan kepada anak-anak ini adalah didikan agama. Kerana dengan didikan agama lah yang akan menyelamatkan mereka. Muhafazah. Jadi hafiz yang menjaga mereka. Bila anak-anak kita biarkan mereka dengan gadget, dengan wang ringgit, mereka akan manja. Tapi bila anak-anak kita berikan agama, bagaimanakah didikan yang sepatutnya? Umur sekian-sekian, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tekankan. Umur 7 tahun solat, umur 10 tahun pisahkan tempat tidur. Umur dewasa jadikan dia sebagai kawan kita. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita. Ada satu kitab daripada karangan Syekh Nasir Al-Wad, Tarbiyatul Aulad. Tarbiyatul Aulad, cerita tentang macam mana nak didik anak-anak. Apa yang berkait tentang tajuk anak-anak dengan surah An-Naba yang kita baca. Di mana kalau kita tengok cerita balik, Nabi sallallahu alaihi wasallam membesar di kalangan mereka daripada kanak-kanak, remaja-remaja, dewasa. Kemudian apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu satu berita yang menggemparkan, satu berita yang penting, tiba-tiba mereka jadi tak boleh terima. Sebab apa mereka tak boleh terima? Sebab yang disebut itulah yang kita kata masyarakat tu dididik dengan apa? Dididik dengan mentaliti, fikrah yang begitu lama, sehingga kan mereka tidak boleh berubah, tidak boleh menerima sesuatu yang baru. Walaupun sesuatu yang baru itu sesuatu yang baik bagi mereka. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Barangkali sesuatu yang kita dah biasa tu mungkin dia kurang baik. Sebab tu bila dapat satu kebaikan tu dia kena ambil, kena kaji.
Datang kebaikan, maka kita kena apa? Kita kena ubah. Betulkan yang biasa dan biasakan yang betul. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Yang seterusnya, menempatkan anak di kalangan lingkungan yang rosak. Dia tengok siapa mereka berkawan. Tengok siapa yang mereka bersahabat. Tengok siapa kawan mereka. Ini penting sangat untuk kita kita monitoring anak kita. Anak-anak ni dia kena monitor, tuan-puan sekalian. Dia kena sentiasa kontrol, sehingga kan walaupun anak itu sudah berkahwin, tetap kita kena nasihat dia. Tanya dia, Alung dah solat belum? Alung sebagai ketua keluarga, sebagai suami, Kak Long sebagai isteri contohnya, kena nasihat. Tanya. Kena senantiasa. Supaya benda tu jangan jadikan janggal. Ad-dinun nasihah, kata Nabi. Agama tu nasihat. Qulna liman qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin. Agama itu nasihat. Sedangkan nasihat itu apa? Nasihat itu kepada Nabi pun dinasihati oleh Allah Ta'ala. Apatah lagi kita yang lupa, yang alpa, yang lalai, lagilah kita kena dinasihati. Apabila datang nasihat, maka hendaklah kita terima kasih kerana Allah sayang kepada kita. Baik. Kemudian yang seterusnya, yang ke-8. Memaksa anak berkahwin dengan orang yang dia tak suka. Dan ini di antara kesilapan ibu ayah, paksa anak. Anak tak boleh dipaksa. Jangan kita paksa mereka. Nak suruh anak jadi doktor, nak suruh anak kita jadi ustaz, nak suruh anak kita jadi engineer, jangan. Yang boleh paksa apa? Paksa solat. Paksa agama boleh, tapi kalau paksa bab-bab dunia, jangan paksa. Nah, mereka ada pilihan yang sendiri. Jadi makna pilihan tu apa? Pilihan yang terbaik bagi mereka. Sebab nanti kalau kita paksa mereka, lambat laun kalau benda tu mereka tak suka, mereka akan salahkan kita pula. Kalau benda tu tak jadi yang apa yang kita harapkan, apa yang mereka suka, jadi akhirnya menyebabkan apa? Renggang pula hubungan ibu dan anak, ibu ayah dan anak-anak tersebut. Maka dengan sebab itulah, jangan memaksa anak-anak. Kita bagi didikan, tak boleh paksa. Tuan-tuan dan puan-puan, tak boleh paksa. Kerana iman tak boleh diwarisi. Sebab tu kalau anak kita tu, dia ujian bagi kita. Tuan-puan sekalian. Baik. Yang ke-9, yang seterusnya, menghalang anak ingin menikah. Anak nak kahwin, kena bagi kahwin. Jangan halang. Kerana Nabi SAW pesan, ya ma'syaras syabab, wahai orang muda, kalau mampu berkahwinlah. Jadi anak nak kahwin, nak elak maksiat, maka jangan halang. Kerana apa? Takut dia jatuh ke lembah maksiat. Lebih baik dia berkahwin dengan cara yang halal, dia susah payah berdikari, daripada dia hidup dalam kemaksiatan. Yang ke-9, 10 tidak adil melayan anak-anak. Ini adalah salah satu daripada kesilapan ibu bapa. Dia ada diskriminasi dengan anak-anak dia. Anak yang cerdik dia layan elok. Anak yang kaya dia layan elok. Anak yang tak kaya, yang tak cerdik, dia layan lebih kurang. Tak boleh. Barangkali anak yang duduk dengan kita, tuan-puan sekalian, yang duduk dengan kita, yang tak cerdik, itulah yang jaga kita. Yang cerdik itulah yang kadang-kadang sibuk, kita call pun payah nak boleh. Yang jaga kita itulah yang sebenarnya yang rahmat bagi kita. Susah sakit kita, dia tengokkan kita. Itu anak kita. Bukan senang, tuan-puan, anak nak jaga kita ni. Sebab itu Allah bagi anak ni tak semua cerdik. Sebab apa? Kalau semua cerdik, semua bos, siapa nak jadi kuli? Manusia ni Allah bagi macam-macam. Ada yang sihat, yang sakit. Yang sakit cari yang sihat. Yang sihat pula perlukan yang sakit. Yang kaya perlukan miskin. Yang miskin perlukan kaya. Jadi hidup kita ni, dia apa? Mutakamil. Dia sempurna menyempurnakan. Takamul. Sempurna menyempurnakan. Sebab kita ni saling berhajat di antara satu sama lain. Inilah berita Allah beritakan kepada kita. An-Naba'ul Azim, berita yang besar tentang akidah, tentang hakikat hidup manusia. Jadi dia kena kenal hidup dia macam mana. Untuk dia selamat, kata ulama, kena ada 4. Hakikat, kena jaga syariat, kena berada pada tarikat yang betul, dan kena ma'rifatullah, kena kenal Allah Ta'ala. Okey.
Seterusnya, membiarkan anak kebiasaan buruk terhadap anak-anak. Okey, jangan biarkan anak-anak kita biasa dengan perkara-perkara yang tak elok. Jangan biasakan bagi handphone. Jangan biasakan bagi gadget. Jangan biasakan benda-benda yang disuka yang tak elok. Kalau kita tengok anak kita, dia buat benda tak elok, kena tegur. Jangan anggap biasa. Alah biasa, tegal biasa. Jadi jangan jadikan dia satu kebiasaan. Bahkan jadikan benda itu sebagai apa? Sebagai satu titik perubahan. Tegur dia, tegur. Anggap benda ini tak boleh dan jangan kita ambil mudah. Kerana bila dah biasa jadi tabiat. Bila tabiat ni itulah yang khawatir akan menjadi kehidupan dia. Dia dah biasa dah dengan apa yang dia buat. Kerana tidak ada orang yang menegur dia. Dia pokok dia kepada teguran. Jadi kita tegur anak kita bagaimana. Sebab tu orang tua kata melentur buluh daripada rebung dia. Baik, kemudian yang seterusnya, asuhan kepada yang bukan Islam. Ini salah satu daripada benda yang berlaku. Dia hantar anak dia mana? Sekolah bukan Muslim. Bukan salah tuan-puan, hantar anak sekolah yang bukan aliran agama. Tapi bila dia tak kuat agama, maka dia akan mudah terpengaruh. Itu antaranya cabaran. Kita nak hantar anak kita sekolah yang bukan asuhan Muslim, boleh setelah kita asuh dia dengan asuhan Muslim. Maksudnya apa? Kita nak suruh dia belajar bahasa Cina ke, bahasa India ke, bahasa apa ke, ajak dulu bahasa agama, solat dan sebagainya. Baik. Yang ke-13, membebani anak dengan tugas-tugas yang di luar kemampuan dia. Anak-anak ni jangan bagi dia stres sangat. Bagi tugasan boleh, tetapi kita kena guide dia. Kita kena lead dia, tunjukkan sampel dan example yang betul. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik anak? Nabi mendidik orang muda. Anas ibnu Malik kita sebut tadi. Nabi didik dia dengan apa? Nabi didik dengan Nabi tunjukkan siri contoh. Sebab tu kata ulama, bila Anas ibn Malik duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak pernah pertikai pun apa yang dia buat. Sebab apa Nabi tak pertikaikan apa yang dia buat? Kerana apa yang dia buat tidak bertentangan dengan apa yang Nabi buat. Apa yang Nabi buat, dia buat. Dan bila dia buat, sudah semestinya dia ikut contoh daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya, menghilangkan hak waris anak. Ini salah satu juga. Hilangkan hak waris. Dia padam nama anak dia. Kemudian dia tak bagi waris kepada anak dia, harta dan sebagainya. Yang hak dapat tak dapat, akhirnya menyebabkan apa? Menyebabkan anak dia dalam keadaan yang susah. Itu dia antaranya. Ini bab dalam jatuh bab waris, harta, hak-hak. Hak tu termasuklah harta, rumah dan sebagainya. Bagi kepada anak dia dengan pembahagian yang tidak adil. Ini adalah salah satu daripada kesilapan ibu dan ayah. Yang seterusnya, melahirkan anak luar nikah, berzina. Ini salah satu juga. Berzina, anak luar nikah, anak tak salah. Akhirnya, jadi anak tu payah nak masuk sekolah. Anak tu kena ejek. Anak tu dia tak dapat hak-hak yang sepatutnya manusia dapat. Sebagai warga negara, sebagai contohnya. Jadi masalah. Seterusnya, membiasakan anak ni hidup dalam keadaan boros. Anak hidup dalam keadaan boros, tuan-puan. Boros tu makna dia apa? Hidup dalam keadaan dia membazir. Biasakan anak kita ni apa? Membazir. Beli macam-macam, tak pakai pun, contohnya. Jadi bila biasa dia boros, bazir ini adalah sifat ataupun perangai syaitan. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Adik-beradik kepada syaitan. Syaitan itu adalah hasil didikan daripada iblis. Memang dia nak kita ni boros, tak cukup. Duit banyak mana pun tak cukup bila kita ada sifat boros. Ini peringatan sama-sama kita. Yang seterusnya, suasana maksiat di dalam lingkungan rumah. Dalam rumah tu maksiat. Dengan adanya benda-benda yang tidak elok. Dengan kita kata benda-benda yang tak elok lah. Gambar ke, video ke, apa ke, yang tak elok letak dalam rumah. Maka menyebabkan rumah itu tidak masuk kebaikan.
malaikat tak masuk, tidak didoakan oleh malaikat, maka jadilah haru biru. Jadi anak-anak pun jadi payah nak salat, ahli rumah pun jadi apa? Jadi panas, nak marah dan sebagainya. Baik. Yang seterusnya, memberi nama yang buruk kepada anak. Nama bagi anak, kita kena bagi nama yang baik-baik, kerana dia adalah doa kepada mereka. Panggilan itu adalah doa dalam Islam. Doa, al-kalam doa. Kalam itu adalah doa. Jadi kena doa yang baik-baik, maka bagilah nama yang baik-baik. Nama yang terbaik adalah nama daripada nama-nama Allah. Walillahil asmaul husna. Asmaul husna, nama-nama Allah. Abdullah, Abdul Rauf, Abdul Rahman, Abdul Rahim contohnya. Itu nama-nama yang baik. Kemudian yang kedua, nama Nabi. Seterusnya nama sahabat, nama alim ulama, dan nama yang ada maksud yang baik. Yang terakhir, sebelum yang terakhir, tidak mengaku anak sendiri. Ni ada juga cerita tak mengaku anak sendiri. Ini pun salah satu kesilapan ibu ayah. Dan yang terakhir sekali, membunuh anak. Ini cerita bunuh anak. Ada tak orang bunuh anak? Ada. Dia bunuh anak. Ini kesilapan ibu ayah. Bunuh anak kecil contohnya. Kalau kita ada undang-undang, maka dihukumlah. Maka kesilapan. Tak tahan dengan anak, bunuh anak, mati anak tu. Sedangkan anak itu adalah aset ataupun pelaburan yang berharga kepada ibu dan ayah. Walaupun berat macam mana, jangan bunuh anak. Jangan abaikan mereka. Walaupun anak itu okey, kerana anak syurga itu dia akan menarik tangan ayah dan ibu dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, cukuplah setakat itu dari perbincangan kita daripada surah An-Naba. Alhamdulillah. Kemudian kita selitkan sikit tentang keluarga. Itulah antara kesilapan ibu dan ayah. Jadi mudah-mudahan tahun 2021 ini menjadi tahun yang lebih baik kepada kita daripada tahun-tahun sebelumnya, dan kita doakan agar Allah permudahkan urusan kita. Terima kasih kepada para penonton, muslimin dan muslimat, terutamanya ahli jawatan kuasa surau Taman Rus 2. Sama-sama kita share dan kita kongsikan video kuliah kita pada malam yang berbahagia ini. Dan siapa yang nak menyumbang kepada Taman Rus 2 boleh menyumbang di komen yang saya pinkan pada ruangan komen. Sama-sama kita menyumbang. Tuan-puan, bila tuan-puan sumbang, maka Allah akan bina tempat, rumah di syurga Allah Subhanahu wa taala nanti. Kita nak masuk syurga, rumah kita di dunia ada dah. Di syurga nanti kita nak bina rumah kita macam mana? Kita kena banyak bersedekah. Bila kita sedekah kepada surau masjid, tambah-tambah pula mereka buat aktiviti-aktiviti keagamaan. Setiap daripada aktiviti tu kita pun dapat pahala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man dalla 'alal khair kafa'ili. Siapa yang tunjukkan contoh, berikan, orang pun buat, maka dia pun dapat pahala apa yang mereka lakukan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, yang baik datang daripada Allah Ta'ala. Yang lemah saya mohon maaf jika ada kekurangan, kesilapan. Mohon maaf jika ada salah silap. Kita bertemu lagi insya-Allah. Tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.